Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar bidang hadis, iaitu hadis yang kedua di bawah tajuk 7 golongan yang mendapat naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, hadisnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi kita baca dulu hadis tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sab'atun yuzilluhumullah fi zillihi yawma la zilla illa zilluhu al-imamul adil wa syabun nasha'a fi ibadati rabbih ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتقرقا عليه ورجل طالبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا fafadat ainahu. Sahihul Bukhari. Okey, ini hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang menceritakan tentang 7 golongan yang mendapat perlindungan Allah di padang mahsyar. Siapakah golongan-golongan ini? Okey, nanti kita akan tengok satu demi satu. Baik, yang dimaksudkan dekat sini zillu, iaitu naungan. Apa maksud naungan? Naungan yang dimaksudkan dekat sini adalah mendapat perlindungan daripada kepanasan cahaya matahari di padang mahsyar. Jadi orang yang mendapat perlindungan dan juga naungan kepanasan di padang mahsyar ini, mereka ini mendapat teduhan arasy Allah Ta'ala. Jadi ada 7 golongan yang mana pada hari tersebut tidak ada naungan, kecuali mereka sahaja yang mendapat teduhan arasy Allah Ta'ala. Siapakah mereka? Mereka yang dinyatakan di dalam hadis tersebut adalah yang pertama, Al-Imamul Adil, iaitu imam yang adil. Ya, imam yang adil. Kemudian orang yang hidupnya taat untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Yang ketiga, seseorang yang hatinya sentiasa mencintai masjid. Yang keempat, 2 orang yang bertemu dan berpisah kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kelima, seseorang yang benci melakukan maksiat kerana takut kepada Allah Ta'ala. Yang keenam, seseorang yang sembunyikan sedekahnya. Dan yang ketujuh, seseorang yang mengingati Allah sehingga menitis air matanya. Jadi daripada 7 golongan yang mendapat naungan Allah Ta'ala ini, untuk siri 1, Ustazah jelaskan kepada 4 golongan dahulu. Kemudian kita akan sambung untuk 3 golongan lain pada masa akan datang. Okey, yang dimaksudkan dengan pemimpin yang adil ini adalah pemimpin yang menjalankan tanggungjawab dan pemerintahannya berdasarkan ataupun berlandaskan kepada Al-Quran dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nak cari pemimpin yang adil, yang bertanggungjawab, yang berpandukan sepenuhnya berpandukan kepada kitab Al-Quran dan juga hadis sepenuhnya, sangat susah, ya, sangat susah. Jadi sebab itulah Allah Ta'ala mengangkat martabat pemimpin yang adil, yang bertanggungjawab, yang berpandukan pemerintahan berdasarkan Quran dan juga hadis di padang mahsyar. Okey, apa antara contoh pemimpin yang adil? Okey, bila cerita tentang pemimpin, pemimpin adalah orang yang bertanggungjawab menjaga kebajikan orang yang dipimpin, iaitu rakyatnya. Jadi antara contoh pemimpin yang bertanggungjawab, dia mesti memastikan keperluan rakyatnya dipenuhi daripada semua aspek yang asas, ya, yang asas seperti pendidikan, menyediakan ruang pekerjaan. Okey, seterusnya contoh pemimpin yang adil, dia mesti memastikan kebajikan rakyatnya, negaranya. Kalau nampak kemungkaran, perlu dicegah daripada dia terus merebak, dia terus berleluasa. Sebab itulah Ustazah kata tadi, pemimpin yang adil ini memang sangat sukar dicari, ya. Sangat sukar dicari, yang betul-betul mengikuti
mengikut apa acuan yang dilandaskan oleh Islam. Itu golongan yang pertama, ya, pemimpin yang adil. Tengok Allah Ta'ala letak martabat dia yang sangat tinggi, dia jadi yang pertama. Okey, seterusnya golongan yang kedua adalah orang yang hidupnya taat beribadah hanya kepada Allah Ta'ala. Maksud dia apa? Iaitu orang yang memang sentiasa melakukan ibadah kepada Allah, sama ada ibadah wajib maupun ibadah sunat. Ibadah wajib memang dijaga, tetapi ibadah sunat ini diperbanyakkan. Ya, jadi memang hidup dia disibukkan dengan beribadah hanya kerana Allah Ta'ala. Tengok kat situ gambar ada kumpulan tadarus Al-Quran. Kemudian orang yang hidupnya taat beribadah kepada Allah memang sentiasa menjaga ibadah qiyamul lail. Ya, pada waktu malam, bangun pada waktu malam, buatlah apa-apa ibadah yang dapat mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Sembahyang sunat, kena berzikir ataupun baca Quran dan sebagainya. Okey, golongan yang ketiga. Golongan yang mana hatinya sentiasa mencintai masjid. Tak kiralah dia muda ke, tak kiralah dia orang dewasa ke, tetapi dia maknanya hatinya terikat dengan masjid. Jadi maknanya, maksud dia, dia ini adalah orang yang seronok memakmurkan masjid dengan aktiviti ibadah dan juga kebajikan. Okey, jadi makna hatinya sentiasa pergi ke masjid, suka melakukan ibadah dekat masjid ramai-ramai, selain dapat berjumpa dengan orang ramai, dia dapat memakmurkan masjid tersebut. Okey, sebelum pandemik COVID-19, memang surau dan juga masjid di Malaysia ini memang sangat makmur lah, ramai orang datang. Tapi disebabkan pandemik, perlu jaga SOP dan sebagainya, maka bilangan orang yang datang ke masjid kuantitinya sedikit. Tapi walau bagaimanapun, masjid adalah tempat ibadah yang memang perlu dimakmurkan walaupun dengan bilangan berapa orang. Okey, dengan ujian pandemik ini, jadi antara yang biasa dapat masuk ke masjid itu adalah biasanya di kalangan AJK lah. Biasanya di kalangan AJK. Tetapi tidaklah diwajibkan AJK je yang boleh masuk, tidak. Tetapi itu adalah satu kelebihan kepada AJK masjid. Mereka ada tempat untuk mereka. Okey, baik. Yang dikatakan dengan orang yang hatinya sentiasa mencintai masjid. Jadi dia banyak melakukan aktiviti ibadah, aktiviti kebajikan, apa sahaja. Contohnya, dia memastikan dirinya melakukan solat fardu dekat masjid secara berjemaah. Sebab dia tahu, bila kata solat fardu berjemaah itu, ganjaran pahala dia sangat besar lah, iaitu 27 kali ganda. Kemudian dia menyertai semua aktiviti-aktiviti yang ada di masjid, seperti majlis ilmu. Okey, sebelum pandemik memang majlis ilmu dekat masjid dekat surau sangat meriah. Cuma sekarang ni sahaja yang agak sedikit lah majlis ilmu dia. Kalau hari tu pandemik dia dah okey sikit, okey, dibenarkan. Itu pun dalam sekitar 15 minit saja. Tapi sekarang ni bila COVID semakin meningkat, jadi yang dibenarkan hanya melakukan solat wajib sahajalah, solat fardu sahaja. Tapi majlis-majlis ilmu yang lain tidak dibenarkan. Okey, sebab itulah kita doalah sama-sama supaya COVID ini cepat hilang ataupun cepat menurun dia punya bilangan kesnya, supaya kita dapat menghidupkan lagi masjid dengan aktiviti ibadah dan juga kebajikan. Okey, yang keempat, ya. Yang keempat adalah golongan yang dua orang, sama ada lelaki ataupun perempuan, bertemu dan berpisah memang matlamatnya kerana Allah Ta'ala.
Ini memanglah dua orang sahabat yang berasaskan. Makna dia bertemu kerana berasaskan, berteraskan kepada iman dan takwa pada Allah. Berpisah pun kerana Allah Ta'ala. Ini memang sahabat karib lah ni maksud dia. Bertemu dan juga berpisah kerana Allah Ta'ala. Redha dengan apa yang Allah Ta'ala berikan. Sebagai contoh, kita tengok dekat situ. Contoh dia, tengok Saidina Abu Bakar, seorang sahabat Rasulullah yang sangat setia, yang sentiasa berdampingan dengan Rasulullah sama ada dalam susah maupun senang. Okey, dan disebabkan dia itu sahabat yang sangat rapat dengan Rasulullah, Rasulullah memilih dia untuk menemani ketika peristiwa hijrah. Itu satu contoh ya, bertemu dan berpisah kerana Allah. Dan satu lagi adalah sejarah yang telah dilakarkan di dalam peristiwa persaudaraan di antara golongan Muhajirin dan juga Ansar. Kita sedia maklum kan, golongan Muhajirin adalah orang Mekah yang datang berhijrah ke Madinah, meninggalkan tanah air tanpa ada apa-apa, tinggalkan negara sehelai sepinggang. Manakala orang Ansar adalah penduduk Madinah yang menerima kaum Muhajirin dengan sepenuh-penuh kerelaan. Ya, sepenuh kerelaan. Jadi sebab itulah golongan Ansar ini, mereka ini bila tahu golongan Muhajirin yang datang ke Mekah tanpa apa-apa, jadi mereka menawarkan apa sahaja. Sampaikan ada sahabat di kalangan orang Ansar sanggup menceraikan isterinya yang dikasihi untuk diberikan kepada Muhajirin. Sampai tahap macam itulah dia punya bersahabat berasaskan kepada keimanan dan juga ketakwaan. Benda ini tak boleh dibuat lakonan, tetapi dia adalah daripada dalam, ya, berasaskan kepada iman, kepada takwa. Jadi apabila orang yang bertemu dan berpisah kerana Allah Ta'ala, matlamatnya adalah mardatillah, maka mereka ini antara golongan yang mendapat naungan Allah di padang mahsyar. Okey, ini yang Ustazah nak bincang untuk siri pertama untuk tajuk ini. Okey, huraian 3 lagi golongan kita akan bincang pada masa akan datang lah. Okey, jadi diharap kita dapat, iaitu yang pertama apa 7 tadi, iaitu imam yang adil, pemimpin yang adil. Yang kedua, orang yang taat beribadah kepada Allah. Yang ketiga, orang yang orang yang bertemu dan juga berpisah kerana Allah Ta'ala. Kemudian orang yang apa tadi kita kata? Okey, yang ketiga tadi adalah orang yang mencintai masjid untuk melakukan ibadah dan juga melakukan kebajikan. Okey, itu saja untuk slide kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.